Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah ya. Jadi untuk kelas geografi atas talian, panggilan 2 geografi. Okey, jadi untuk tahun ni masih lagi kita berada di dalam sesi pembelajaran atas talian. Jadi cikgu harapkan pelajar-pelajar bersedialah kan. Bersedia untuk sentiasa mengikuti kelas pembelajaran atas talian kita sepanjang kita menjalankan pembelajaran ini. Okey ya, baiklah ya. Jadi untuk geografi tingkatan 2 tahun 2021 ini, kita akan meneruskan pembelajaran masih merujuk kepada buku teks kamu. Dan buku teks ni cikgu dah uploadkan dalam grup kita. Jadi kamu bolehlah download dan simpan kan ya. Memang kita akan rujuk pada setiap kali kelas kita. Okey, jadi untuk pengenalan yang pertama, cikgu nak memberi pengenalan sikitlah tentang tajuk-tajuk yang kita akan pelajari bagi geografi tingkatan 2. Baiklah ya, jadi geografi tingkatan 2 ni merangkumi tema-tema seperti kemahiran geografi dalam bab 1 iaitu berkaitan skala dan jarak. Kemudian bab 2 ialah peta topografi. Kemudian geografi fizikal berkaitan alam sekitar semula jadi iaitu tajuknya cuaca dan iklim. Kita akan belajar dalam bab 3 iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Bab 4-nya berkaitan cuaca dan iklim di Malaysia. Terusnya geografi manusia dalam alam sekitar manusia ialah bab 5 pengangkutan di Malaysia. Bab 6 telekomunikasi di Malaysia. Terusnya bab 7 geografi kawasan Asia. Jadi kita ingat lagi di tingkatan 1 dahulu geografi kawasan kita meliputi kawasan Asia Tenggara. Dan untuk tingkatan 2 kita pergi kepada kawasan yang lebih besar iaitu kawasan Asia. Bab 7 kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Bab 8 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Seterusnya tema isu dan pengurusan alam sekitar. Bab 9 iaitu berkaitan pemanasan global. Selalu kita dengarkan global warming. Yang kita akan belajar nanti. Bab 10 berkaitan dengan teknologi hijau. Dan tema yang terakhir kerja lapangan. Bab 11 macam tahun lepas lah kita ada melaksanakan kajian lapangan di bawah tajuk sisa domestik. Jadi tahun ni kita akan tengoklah tajuk apa yang sesuai setelah kita selesaikan tajuk ataupun sebelum kita selesaikan semua tajuk. Kita akan buat kajian lapangan kan macam yang kamu dah buat tahun lepas. Mengikut kesesuaian situasi lah kan, apa tajuk dan kaedah yang kita akan laksanakan. Okey ya, baiklah. Jadi untuk hari ini cikgu akan terus masuk ke tajuk bab pertama, bab 1 untuk geografi tahun ni. Jadi kita rujuk kepada slide yang telah disediakan. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang skala dan jarak. Dan maaf ya, cikgu lupa nak maklumkan objektif yang perlu kita capai bagi tajuk skala dan jarak kita pada hari ini ialah pelajar dapat menyatakan dan menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Itu adalah objektif yang perlu kita capai pada hari ini. Okey, balik pada slide kita tadi. Okey, jadi kita terus kepada tajuk skala dan jarak. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok dulu peta ni. Ada dibagikan peta pada kita di sini. Peta semenanjung Malaysia. Kemudian dalam peta ni dia terletakkan satu lambang batu asas tu ya. Okey, letakkan
Johor Bahru 450 km ke Marang, Terengganu. Ni batu ni lalu kita nampak kan di tepi jalan kan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan 450 km tu? Maknanya jarak daripada Johor Bahru ni, kalau kita berada di Johor Bahru, kita nampak batu ni ada tulis 450, maknanya dari Johor Bahru kita nak ke Marang tu merangkumi jarak perjalanannya ialah 450 km. Okey? Okay, secara pengenalan dulu, adakah jarak antara dua tempat dalam peta ditunjukkan menggunakan jarak sebenar? Okay, tengok peta ni. Okay, jawapan dia ya lah kan. Menggunakan jarak sebenar lah. Sebab ini 450 ni bermaksud 450 km. Jika tidak, apakah jarak sebenarnya? Bagaimanakah jarak sebenar boleh diketahui? Okay, jarak sebenar antara Johor Bahru ke Marang, Terengganu ialah 450 km. Jarak kedua-dua tempat dikecilkan mengikut skala peta. Ni tepi bawah ni, sebelah kiri ni ialah skala peta. Okay. Kita akan belajar nanti apakah jenis skala ni. Okay. Skala peta ialah 1 cm pada peta mewakili 100 km di permukaan bumi. Ni macam peta ni dia tunjuk 1 cm pembaris bersamaan dengan 100 km. Itulah yang maksudnya. Okey. Jarak dari Johor Bahru ke Marang ialah 4.5 cm. Kalau kita ukur guna pembaris Johor Bahru ke Marang kan, guna benang kan, kita guna benang letak betul-betul jarak dia ni, kita akan dapat 4.5 cm. Jadi kita kena tukarkan 4.5 cm ni kepada kilometer. Macam mana nak tukarkan dia? 4.5 cm daratkan dengan 100 km. Kenapa darat dengan 100? Sebab inilah, sebab skala di sini menunjukkan 1 cm sama dengan 100 km. Jadi dapatlah sama dengan 450 km jarak sebenar di permukaan bumi. Okey, baiklah, selanjutnya kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan skala. Skala ni ialah nisbah antara jarak yang dilukis pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Skala digunakan untuk menentukan jarak antara dua tempat dalam peta. Skala terdiri daripada skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Skala dapat mengecilkan jarak sebenar mengikut saiz peta. Okey. Jadi kita pergi kepada penerangan selanjutnya. Okey, kita tengok definisi skala macam tadilah. Okey, maksudnya ialah nisbah jarak di antara dua tempat dalam peta berbanding dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Okey, jenis skala ada 3. Yang ni kita akan tengok lepas ni juga. Okey, itu secara sepintas lalu ada 3 jenis skala yang kita akan belajar, iaitu skala lurus, skala penyata dan skala pecahan wakilan. Okey, jenis-jenis skala secara lebih mendalam. Okey, skala lurus. Skala yang dilukis dalam bentuk garisan lurus dan dipecahkan kepada beberapa bahagian yang jaraknya sama. Itu yang penting. Okey, terdapat 2 jenis skala lurus, iaitu yang pertama skala lurus mudah dan yang kedua ialah skala lurus penuh. Okey, kamu tengoklah skala lurus mudah ni dilukis dalam satu garis dan setiap 1 cm ya. Kalau kamu tengok pada ni, setiap 1 cm okey, dia letakkan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya 5 ni adalah 5 km lah. 1 km, 2 km kan, unit dia km. Jadi setiap 1 cm pembaris, dia letakkan garis menegak ni, kemudian letakkan nilai km nya berapa. Dia bahagikan bahagian yang jaraknya sama ni lah, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm dan 1 cm dia bahagikan. Dia letak unit dia kan. Dan skala lurus penuh pula beza dia, ni dia ada pembahagian lah, dia lorekkan. Setiap 0.1 cm pembaris tu dia lorekkan. Kan? Jadi dia kepada 10 bahagian kan. Ni. Putih tu 0.1, hitam tu, jadi dia akan jadi 10 bahagian. Okey, seterusnya ialah skala penyata. Skala penyata ni adalah skala yang diterangkan menggunakan ayat atau dalam bentuk pernyataan. Yang kamu nampaklah. Di sini dia kata 1 cm mewakili 2 km. Ini dalam bentuk ayat. Kalau yang ni dalam bentuk garisan, skala lurus. Okey, dan akhir sekali ialah skala pecahan wakilan. Skala ini dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Contoh, 1 nisbah 100,000. Jadi kalau kita nak tukarkan
Kalau kita nak tukarkan pecahan wakilan ke skala penyata, boleh lah. Nak tukarkan pecahan wakilan ke skala lurus pun boleh. Skala lurus nak tukar ke penyata, pecahan wakilan pun boleh. Di antara tiga-tiga ni, kalau kita nak saling tukar dia punya jenis skala tu, dapat. Boleh kan? Contohnya macam ni. Cikgu nak tukarkan skala penyata ke skala lurus. Okey, 1 cm mewakili 2 km. Jadi cikgu lukiskan garis macam ni, cikgu tukarkan lah. Kosong, jadi atas ni di nombor 1 ni cikgu akan tulis 2 sebab 1 cm mewakili 2 km kan. 1 cm pembaris, atas ni kita letak 2 km. Okey, 2 dalam gandaan yang sama, 2, 4, 6, 8, 10 km. Kalau cikgu tukarkan yang ni skala penyata ke skala lurus. Kalau skala lurus ni cikgu nak tukarkan pula kepada skala penyata pun boleh juga. Kalau macam ni contohnya 1 cm sama dengan 1 km. Jadi cikgu tulislah 1 cm mewakili 1 km. Macam tu. Okey. Dan skala pecahan wakilan ni pula 1 nisbah 100,000 ni maknanya ialah 1 cm mewakili 100,000 cm juga. Dia akan gunakan sama cm. Jadi kamu kena tahulah kalau 100,000 cm ni berapa km pula. Yang tu ada formula dia, cara nak tukarkan dia kan. Nanti kita akan rujuklah macam mana cara nak menukar. Okey, seterusnya. Ini salah satu kaedah yang ditunjukkan, iaitu macam mana nak mengukur dengan menggunakan skala lurus. Okey, ini ialah pelan sebuah dewan. Okey, langkah-langkah mengukur dewan. Yang pertama, sediakan pita ukur dan buku catatan. Ukur panjang dewan dari satu penjuru ke penjuru yang lain. Panjang dewan lah dari sini ke sini. Ikut pita ukur kan, berapa jarak yang kita dapat. Kemudian ukur lebar dewan pula dari sini ke sini kan, lebar dewan. Rekodkan ukuran ini dalam buku catatan. Contohnya yang diukur panjang dewan dia dapat 20 meter guna pita ukur. Lebar dewan dia ukur dapat 8 meter. Jadi dia kena tukarkanlah meter ni kepada sentimeter. Jadi skala yang dipilih ialah 1 cm mewakili 1 meter. Okay, 1 cm mewakili 1 meter. Itu skala penyata yang digunakan. Yang dia nak tukarkan meter ni ke cm. Jadi ini ialah skala lurus dia. Nampak unit di sini ialah unit meter digunakan. Okey, tukarkan ukuran panjang dan lebar tersebut dalam unit sentimeter berdasarkan skala. Jadi dia buatlah pengiraan ya, macam mana? Panjang dewan 20 meter kan dia ukur tadi, 20 meter dia bahagikanlah dengan 1 meter. Kemudian darabkan pula dengan 1 cm. Sebab dia nak tukarkan ke cm kan, darab dengan 1 cm, dapatlah jawapan dia 20 cm. Dia letaklah pelan ni dia gunakan unit sentimeter. Samalah lebar pun, 8 meter bahagi dengan 1 meter, darab 1 cm, dapatlah 8 cm. Okay. Kemudian lukiskan pelan di dewan berdasarkan skala yang dah dipilih. Okay. Dia dapat 20 cm, 8 cm, jadi dia lukislah gunakan pembaris 20 cm panjang, 8 cm lebar. Dapatlah pelan sebuah dewan mengikut skala yang telah ditukar. Okey, seterusnya kita pergi pada jarak. Tadi kita dah tengok skala ada 3 jenis, skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Sekarang ni kita tengok pula jarak kan. Jarak ni apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Jarak ni ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Dan setiap hari kita menggunakan jarak. Contohnya kita bergerak kan, dari kalau biasanya dahulu kita dari rumah ke sekolah melibatkan jarak. Dalam kehidupan kita sehari-hari harian ni, jarak ni lalu kita gunakan. Jadi apakah maksudkan dengan jarak ni? Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Okey, yang pertama ialah jarak mutlak. Okey, jenis jarak yang pertama ialah jarak mutlak. Okey, ukuran jarak jauh sesuatu tempat dinyatakan dalam unit meter dan kilometer. Yang ni selalu kita nampak lah kan, di jalan-jalan raya, lebuh raya dia ada signboard macam ni. Kemudian dia tulis macam ni, contoh Melaka 35 km, Seremban 95 km, Kuala Lumpur 154 km. Daripada tempat kita berada tu, kalau kita nak pergi ke destinasi ni, jarak dia ialah ni, kilometer. Kadang-kadang ada juga yang gunakan meter kan. Contohnya bila kita sampai nak tusur keluar ke mana, dia gunakan unit meter bila dah hampir lah kan. Kalau jarak yang masih jauh, memang lazimnya digunakan kilometer. Ini ialah jarak mutlak. Kalau kita dari tempat kita berada, kita nak pergi Melaka contohnya 35 km.
Tak kira lah kita naik bas ke, naik lori ke, naik kereta ke, naik motosikal ke, jalan kaki ke, naik gerek ke. Kalau kita merangkak sekali ke pun, jarak dia masih sama, 35 kilometer untuk sampai ke Melaka dari tempat kita berada. Okey, boleh faham ya? Itu maksudnya jarak mutlak. Jarak yang tetap. Jumlah dia tidak akan berubah. Walau dengan cara bagaimanapun kita nak pergi ke tempat tu, jarak dia tetap sama. Itu maknanya jarak mutlak. Seterusnya ialah jarak relatif. Okey, jarak relatif ni ialah jenis jarak yang kedua, jarak relatif, jarak yang tidak tetap lah. Boleh berubah-ubah, itu maksudnya jarak relatif. Diukurnya macam mana? Berdasarkan kos dan masa kan. Tadi jarak mutlak diukurnya berdasarkan meter dan kilometer. Tetapi jarak relatif diukurnya berdasarkan kos dan masa. Okey, contoh dalam jadual ni kamu nampak. Kalau kita naik teksi nak pergi ke satu tempat, contohnya kos dia RM35. Tapi kalau kita naik bas, kosnya RM22 sekupang. Kalau naik komuter pula RM2.8 Jadi kosnya berubah. Tapi jaraknya sama kan. Jaraknya kita nak pergi ke tempat yang sama. Tapi kosnya boleh berubah. Tidak sama. Itu sebab dia kata jarak relatif. Jarak yang tidak tetap. Boleh berubah-ubah. Dari segi masa pun sama. Kalau kita naik teksi pergi ke tempat yang sama 18 minit. Kalau naik bas ke tempat yang sama 30 minit. Kalau naik komuter pula 7 minit. Jadi masa tu tidak sama mengikut jenis pengangkutan. Okay? Itu ialah maksud jarak relatif. Okay, menggunakan nilai duit ataupun tempoh masa. Okey, jarak mutlak. Okey, jarak mutlak ialah ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Macam contoh dalam peta yang digambarkan kepada kamu di bawah ni, okey. Okey, kalau kamu nampak, jarak rumah-rumah dalam rajah dinyatakan dalam unit kilometer. Itu maknanya jarak mutlak lah. Jarak yang dinyatakan dalam unit kilometer ialah jarak mutlak. Okay, sebagai contoh kita tengok, dari rumah Lim kita nak pergi ke rumah Siti, berapakah kilometernya? Berapakah jarak mutlaknya? Jadi kita ukur lah kan. Rumah Lim sampai ke sini 2 km, sampai ke simpang 4 ni 1 km, simpang 4 ke simpang 3 1 km, simpang 3 ke rumah Siti 1 km. Kita campurkan 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kilometer. Itulah jarak mutlak dari rumah Lim ke rumah Siti. Seterusnya, jarak relatif, jarak yang tidak tetap. Jarak dinyatakan berdasarkan kos dan masa ialah jarak relatif. Okay, kos merujuk kepada tambang dalam unit ringgit dan sen. Masa merujuk kepada tempoh untuk ke suatu destinasi dalam minit dan jam. Okay, kita tengoklah dalam jadual ini, okey, macam mana dia buat perbandingan antara jarak mutlak dan juga jarak relatif. Okey. Jarak mutlak dan jarak relatif di antara rumah Peter dan rakan-rakannya dengan sekolah. Okey, kalau dari rumah Peter nak ke sekolah jaraknya 4 km. Kalau Kumar 6 km, Lim 2 km, Siti 3 km. Kalau Peter pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, masanya 1 jam pun sampai. Kalau dia naik basikal, naik gerek, 40 minit. Dia naik bas, 12 minit. Tambang bas dia, RM1.2. Kalau Kumar pula, jarak dia 6 km, kalau dia berjalan kaki, 1.5 jam. Kalau dia naik gerek, naik basikal, 1 jam. Kalau naik bas, 18 minit. Okey. Jarak relatif ini berubah mengikut kos dan masa. Kalau dia naik bas pula, RM1.8. Itulah juga kepada Lim dan Siti. Kamu boleh rujuk pada jadual ni kan. Jadi perbandingan dia itulah kan. Jarak relatif ni ialah jarak yang tidak tetap dan boleh berubah-ubah mengikut kos dan masa. Okey, untuk tajuk mengukur jarak di atas peta ni kita akan belajar di kelas kita yang seterusnya. Jadi untuk hari ini cukuplah kita berhenti kepada jarak mutlak dan jarak relatif dan skala dan jarak yang kita dah tengok tadi kan. Okey, jadi untuk pembahagian seterusnya, kalau kamu ada apa-apa yang tidak faham, boleh terus tanya cikgu dalam grup WhatsApp kita di sepanjang kelas kita berjalan ni, di antara pukul 8 hingga 9.30 ni, ada apa boleh tanya cikgu.
Okey, jadi seterusnya kita akan pergi ke latihan. Okey, kalau kamu ada apa yang tidak faham, kamu boleh ulang video ni dan ulang balik dan tengoklah bahagian mana yang tak faham, boleh diulang dan tengok. Kalau masih juga tak faham, boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp kita. Okey. Okey, jadi kita akan pergi ke buku teks kita balik. Okey, buku teks kamu. Jadi sekarang ni untuk bagi latihan pada hari ini, kamu sediakanlah satu buku panjang tu, buku panjang. Okey, tuliskanlah untuk nota dan latihan kita. Kalau kamu masih ada buku yang di tingkatan 1, yang ruangan kosong dia masih banyak lagi, boleh kamu gunakan. Okey, kamu pisahkan dia dengan nota yang di tingkatan 1 dan latihan tingkatan 1 tu dengan satu muka surat kosong. Tinggalkan satu muka surat kosong, kemudian tulis tingkatan 2. Lepas tu kamu mulakanlah untuk latihan hari ni kan. Untuk latihan hari ni, yang pertama kamu buatlah latihan di muka surat 5 ya. Latihan di muka surat 5. Uji diri 1.1 ni, okey, jawab yang ni. Okey, soalan 1 dan soalan 2, lukis jadual macam ni, kemudian letakkan jawapannya dalam ruangan dia. Okey, jadual ni lukis bagi besar sikit lah. Nanti kot tak muat lukis skala lurus ni. Sebab skala lurus dia gunakan pembaris tu mungkin panjang sikit. Okay, lukislah contoh skala lurus dalam 5 cm kan. Contoh 2 je. Okey, letakkan. Kemudian satu lagi latihan, okey, kamu rujuklah di muka surat 7. Okey, muka surat 7. Uji diri 1.2. Okey, kamu salin dia punya latihan ni dan masukkanlah dalam buku latihan tu dan siapkan dan lengkapkan. Okey, bila dah lengkap, kamu bolehlah PM-kan jawapan kamu tu kepada cikgu. Okey. Dan pastikan latihan kamu itu lengkap. Okey, dan kemudian juga untuk bahagian nota pula, cikgu akan bekalkan nota secara ringkas lah kan. Nota dalam bentuk PDF secara ringkas kepada kamu. Jadi kamu bolehlah salinkan semula nota tu di dalam buku nota kamu tu juga. Okey. Kalau kamu ada kemudahan nak print ke, ataupun nak lekatkan dalam buku pun bolehlah juga kan. Nota cikgu tu ringkas je lah. Okay. Kalau kamu mampu untuk salin je lah kan. Kalau kamu boleh print dan lekatkanlah bagi kemas dalam buku nota dan latihan kamu untuk rujukan. Okay. Di masa akan datang. Okay, baiklah ya. Jadi untuk arahan-arahan seterusnya, cikgu akan bagikan arahan kepada kamu di dalam grup WhatsApp. Kalau ada sebarang soalan, teruslah tanya kepada cikgu dan kamu teruskanlah dengan latihan yang cikgu dah bagikan tu, lengkapkan. Dan teruskan bersama cikgu di dalam grup WhatsApp sehingga kelas kita tamat. Okey, jadi itu sajalah kelas untuk pada hari ini. Kita akan berjumpa pada kelas yang seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kelas atas talian pada hari ini. Dan kekalkanlah penglibatan kamu dalam kelas-kelas atas talian seterusnya. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.